Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini cikgu nak ajar tajuk rangkaian pergerakan. Okey, apa itu rangkaian pergerakan? Rangkaian pergerakan adalah beberapa pergerakan yang digabungkan menjadi satu rangkaian pergerakan. Okey, jom kita teruskan. Dalam rangkaian pergerakan, dia ada 3 pergerakan. Yang pertama adalah pergerakan lokomotor, yang kedua adalah pergerakan imbangan, yang ketiga adalah pergerakan putaran. Okey, jom kita teruskan dengan pergerakan yang pertama iaitu pergerakan lokomotor. Pergerakan lokomotor. Pergerakan lokomotor ni adalah pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak atau seseorang itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut seperti berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Okey, pergerakan lokomotor juga memerlukan penyokong atau titik pusat berubah mengikut pergerakan tertentu. Okey, apa itu titik pusat? Titik pusat ni bermaksud kedudukan kaki yang tetap sama ada berubah atau bergerak. Contohnya ialah ketika aktiviti berlari dijalankan. Kedudukan kaki kita berubah dan bergerak dari tempat asal kerana kita berlari ke arah depan atau belakang. Okey. Jom kita tengok beberapa contoh aktiviti lokomotor. Okey, aktiviti yang pertama ialah berlari, yang kedua berjalan, yang ketiga melompat, yang keempat lompat ketingting, yang kelima menghayun, yang keenam lompat skipping, yang ketujuh melantun, yang ke-8 galop. Okey, jom kita tengok contoh cara-cara berlari, berjalan, melompat ketingting, lompat skipping, galop dan sebagainya. Okey, jom yang pertama. Yang pertama adalah aktiviti berlari. Contoh aktiviti pergerakan lokomotor berlari. Yang kedua berjalan. Yang ketiga melompat. Yang keempat lompat skipping. Yang kelima menghayun. Yang keenam menghayun juga, menghayun berdiri. Tadi menghayun baring. Yang ketujuh aktiviti galop. Contoh aktiviti lompat galop. Yang ke-8 adalah lompat ketingting. Okey, itu adalah beberapa contoh pergerakan aktiviti lokomotor. Okey, jom kita teruskan dengan pergerakan imbangan. Okey, apa itu imbangan? Imbangan ialah kebolehan individu mengekalkan keseimbangan posisi badan apabila pusat graviti atau tapak sokongan dikekalkan atau diubah. Okey, imbangan juga boleh dikatakan sebagai kebolehan seseorang mengekalkan kedudukan badan dalam keadaan seimbang semasa melakukan apa jua pergerakan ataupun dalam keadaan statik. Okey, imbangan juga adalah boleh diertikan sebagai kebolehan untuk mengekalkan keseimbangan apabila pusat graviti seseorang itu diubah. Okey, apabila kita berdiri, kita boleh mengimbang badan kita dengan melihat kepada pusat graviti kita yang berubah. Okey. Dalam imbangan, dia ada 2 jenis imbangan. Yang pertama, imbangan statik dan imbangan dinamik. Yang pertama adalah imbangan statik. Imbangan statik ni adalah kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat gravitinya berada dalam keadaan setempat. Statik iaitu setempat. Yang kedua adalah imbangan dinamik. Okey, imbangan dinamik adalah kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat gravitinya diubah. Dinamik ni apabila kita bergerak atau berubah tempat. Okey, jom kita tengok beberapa contoh aktiviti pergerakan imbangan. Contoh aktiviti imbangan.
Okey, contoh aktiviti imbangan. Okey, dalam imbangan dia ada 3 paksi. Yang pertama, 1 paksi, 2 paksi dan 3 paksi. Dalam 1 paksi dia ada 3 aktiviti pergerakan imbangan. Yang pertama adalah berdiri atas 1 kaki, berdiri dengan menggunakan 1 kaki. Yang kedua, pinggul. Yang ketiga adalah abdomen. Kalau pinggul ni imbangan V, kalau abdomen ni imbangan macam kapal terbang. Okey, yang kedua adalah 2 paksi. Dalam 2 paksi dia ada 3 aktiviti pergerakan imbangan yang boleh kita lakukan. Yang pertama adalah dirian tangan, yang kedua meniti di atas bangku, yang ketiga berjalan di atas berbola kaki atau berjalan menggunakan berbola kaki. Dan akhir sekali ialah 3 paksi. 3 paksi iaitu dirian kepala. Dia menggunakan 3 paksi, 2 tapak tangan dan 1 kepala, iaitu 3 paksi yang digunakan untuk mengimbang badan seseorang itu. Okey, seterusnya kita boleh tengok contoh imbangan, pergerakan imbangan yang dilakukan. Yang pertama adalah imbangan dekam. Kedua, imbangan duduk L. Duduk L ni kita boleh imbang duduk di atas bangku. Yang ketiga, imbangan duduk V. Ni adalah yang dikatakan 1 paksi tadi, iaitu pinggul. Imbangan duduk V. Empat, imbangan skala depan, iaitu imbangan 1 kaki. Kedua, imbangan skala belakang, imbangan dengan menggunakan 1 kaki. Okey, imbangan bahu. Ni kita boleh dikatakan 2 paksi. Dia menggunakan bahu untuk mengimbang badan dia. Okey. Terusnya ialah imbangan tripod. Ini adalah imbangan dirian kepala. Dia menggunakan 3 paksi, 2 tapak tangan dan 1. Okey, dan akhir sekali ialah imbangan meniti di atas bangku. Kita boleh berdiri atau berjalan di atas bangku ataupun kita boleh mengimbang badan kita dengan berdiri menggunakan 1 kaki di atas bangku. Okey, akhir sekali ialah pergerakan putaran. Okey, apa itu putaran? Putaran ialah kumpulan pergerakan utama dalam gimnastik artistik. Okey, apa itu gimnastik artistik? Gimnastik artistik ialah gimnastik yang dipersembahkan dalam bentuk rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. Pergerakan yang termasuk dalam pola putaran ini ialah berpusing, berputar dan berguling. Okey, pergerakan putaran ini juga berlaku pada salah satu paksi badan, iaitu melintang, memanjang dan mendatar. Okey, pergerakan putaran ini juga pada paksi badan tertakluk kepada 3 prinsip, iaitu pusat graviti, jejari putaran dan fokus mata. Okey, jom kita teruskan dengan apa itu prinsip pusat graviti, jejari putaran dan fokus mata. Prinsip putaran, pusat graviti, jejari putaran dan fokus mata. Okey, kita tengok yang pertama, pusat graviti. Okey, pusat graviti ni ialah apabila pusat graviti terkeluar dari tempat asalnya dan berada di luar tapak sokongan, badan akan cenderung untuk berputar. Oleh itu, apabila ingin berputar ke hadapan, badan perlu dicondong ke hadapan sedikit untuk boleh kita melakukan aktiviti putaran. Okey, yang kedua adalah jejari putaran. Okay, apa itu jejari putaran? Kadar putaran pada satu titik atau paksi meningkat apabila jarak dari titik atau paksi dipendekkan. Oleh itu, kita boleh mengawal kelajuan pergerakan putaran dengan melipat atau meluruskan badan. Okay, dan yang akhir sekali ialah fokus mata. Okey, apa itu fokus mata? Fokus mata kita boleh lihat ialah kemahiran memfokuskan mata pada satu titik tetap amat penting ketika melakukan putaran. Sebab apa? Sebab kita akan sedar lakuan yang dilakukan serta mengetahui arah dan ruang pergerakan yang kita lakukan, di samping membantu mengekalkan imbangan badan dan mengelakkan pitam atau pengsan. Okey, seterusnya kita boleh tengok contoh aktiviti putaran, aktiviti pergerakan putaran.
Okey, contoh aktiviti putar. Yang pertama adalah putar roda atau kawil. Yang kedua, pusing setempat. Yang ketiga, guling hadapan dan guling belakang. Okey, jom kita tengok contoh cara melakukan putar roda, pusing setempat, guling hadapan dan guling belakang. Okey, yang pertama adalah putar roda. Ni adalah kawil. Yang kedua adalah pusing setempat. Kita boleh melakukan pusing setempat, iaitu untuk melakukan aktiviti pergerakan putaran, kita juga boleh melakukan pusing setempat, iaitu putar, pusing. Yang ketiga adalah guling depan atau guling hadapan. Kita boleh melakukan guling depan dalam aktiviti putaran. Dan akhir sekali ialah guling belakang. Ni contoh aktiviti guling belakang yang boleh kita lakukan dalam pergerakan putaran. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk contoh aktiviti rangkaian pergerakan. Aktiviti rangkaian pergerakan ni adalah beberapa aktiviti pergerakan yang digabungkan menjadi satu rangkaian pergerakan. Kita boleh tengok contoh di sini, iaitu dia mula dengan memusing badan sambil menjengkek. Yang kedua, berjalan dengan langkah panjang. Yang ketiga, mencangkung sambil menggunakan bola, sambil menggolekkan bola. Yang keempat, berlari sambil melakukan tendangan. Yang kelima, melakukan imbangan skala depan dengan menggunakan papan tersebut. Yang keenam, berguling ke hadapan. Yang ketujuh, mengilaskan badan ke kiri dan ke kanan sambil membawa bola. Yang ke-8, skip ke hadapan sambil memegang bola. Yang ke-9, membuat imbangan V sambil memegang gelung. Yang ke-10, berlari sambil menggelecek bola melalui skitel. Okay. Yang ke-11, berdiri sambil melambungkan bola ke kanan dan ke kiri. Yang ke-12, menggelongsor di atas punggung sambil mengimbangi 2 biji bola. Yang seterusnya, duduk dengan lutut dibengkokkan ke atas, golekkan bola bawah kaki. Lepas tu, yang ke-14, merangkak ke dalam tangga sambil mengepit bola dengan menggunakan tangan. Yang seterusnya, berdiri sebelah kaki, sebelah angkat dan putarkan gelung. Yang seterusnya, galop sambil golekkan gelung. Yang seterusnya, berdiri sebelah kaki dan imbangi gelung pusing 360 darjah. Berjalan sambil melambungkan gelung. Berlari dan melompat sambil memutarkan gelung ke seluruh badan. Dan akhir sekali ialah berdiri sebelah kaki sambil sebelah kaki diangkat ke hadapan, putarkan 2 gelung di kedua badan tangan, kedua-dua belah tangan yang digunakan. Okey, ini satu contoh aktiviti rangkaian pergerakan yang dilakukan oleh seseorang individu. Okey, seterusnya cikgu tunjuk yang kedua. Okey, yang kedua yang dilakukan adalah, tengok contoh. Sangat simple. Yang pertama, dilakukan pergerakan lokomotor. Dia duduk statik, pergerakan lokomotor. Lepas tu dia melakukan aktiviti statik iaitu mengimbangi badan. Lepas tu dia melakukan aktiviti putaran iaitu guling hadapan. Okey, dalam pergerakan motor yang pertama ni, dia boleh melompat, dia boleh berjalan, dia boleh berlari. Okey, lepas tu dia melakukan aktiviti statik iaitu mengimbangi sebelah kaki. Yang ketiga, melakukan aktiviti putaran iaitu guling ke hadapan. Okey, lepas tu yang seterusnya, yang keempat, dia melakukan aktiviti ayunan, mengayun iaitu aktiviti pergerakan lokomotor. Lepas tu yang seterusnya iaitu mendarat. Mendarat ni kita juga boleh melakukan aktiviti lokomotor atau mengimbangi badan kita dengan menggunakan tangan.
Itu sahaja aktiviti rangkaian pergerakan yang dapat kita lakukan. Kita hanya dapat melakukan sedikit pun tak apa. Lebih kurang 3, 4 ataupun 5. Okey. Okey, itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.